Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan dengan balaghah. Saya jangka-jangka sebelum puasa nanti kita ada beberapa kali lagi dan tuan-tuan dapatlah tahu sekurang-kurangnya 50% ilmu balaghah. Ya. Balaghah maksudnya sampai dan juga berhenti. Sampai, berhenti, tiba. Dan dari segi bahasa, balaghah ni adalah percakapan pertuturan yang baik, ya, yang sampai kepada maksud, ya, yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Allah. Kita kata konsep dia dalam balaghah, dia kata apa tu yang saya sebut tu, apa tu, 5 muqtadahah tu, ya. Okey, itu artinya balaghah. Maknanya apa yang Allah Ta'ala cerita tu sampai maksudnya sehingga hari kiamat. Jadi itu dia kata balaghah, ya. Kita mesti ingat tu. Al-Quran, Allah banyak dapat ni, boleh dipahami dengan surah, nahwu, balaghah dan fasahah. Kita dah syarah nahwu 5 tahun. Nak beritahu orang ramai, 5 tahun dah di sini. 8 tahun ke 5 tahun? 8 tahun. 8 tahun tu baru mahir jar majrur. Tapi kalau kita nak tunggu nahwu syarah ni nak mahir, kita tak akan belajar balaghah. Jadi hari ni kita belajar balaghah. Ya. Balaghah. Jadi mesti kita ingat bila kita belajar balaghah, dalam balaghah ni ada 3, bayan, badi', ma'ani. Ya, ada 3. Bayan, badi', ma'ani. Bayan, kita telah belajar 2 minggu bayan. Ya. Dalam bayan ada tasbih. Ingat tak? Dalam tasbih ada rukun. Rukun tasbih musyabbah. Rukun 2 musyabbah bih. Rukun 3 alat. Rukun 4 wajhu syabah. Tak apa tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan ingat 10% pun tak apa. Kita dah beri majaz, hakikah, majaz mursal ada 10. Kita dah bagi kinayah, kita dah bagi isti'arah. Dapat tahu isti'arah pun cukup. Isti'arah tu mana dipinjam untuk maksud lain. Ya, kinayah tu dia sindir. Lepas tu majaz mursal tu sindiran halus. Ingat tu cukup. Lepas tu hakikah majaz tu, hakikah tu cerita betul. Majaz tu pinjaman. Macam kita kata cerita betul, mudir seorang pengetua sedang bercakap di hadapan pelajar. Itu pengetua betul, bukan pengetua harimau. Kalau majaz, ya, seorang singa sedang bercakap di hadapan pelajar. Jadi bila kita seorang pun memang ingat singa tu invited koma. Bukan singa betul, tetapi singa macam singa orang tu panggil, kan. Jadi itu dikatakan majaz dan hakikah. Kinayah, tashbih macam tadilah. Muhammadun, kita kata Muhammad itu kal bahri, seperti lautan. Fil jud, dari segi pemurah. Jadi Muhammad musyabbah, lautan musyabbabi, ka alat, dan al-bahri wajhu syabah. Dan tuan-tuan mesti ingat, tasbih yang duduk dalam bayan adalah dia mendominasi semua aspek dalam balaghah. Kadang-kadang dia pakai untuk badi', dia pakai untuk ma'ani, selain daripada dia pakai dalam bayan. Jadi tuan-tuan kena faham frame tu. Okey, setuju? Jadi jangan pula besok, ustaz, tengok buka badi', ustaz macam tasbih. Betul. Sebab tasbih ni dia overall, dia cover everything yang diperlukan. So sekarang
Saya tak nak khabar lagi, tapi bukan bayang, bukan makni, tapi badai. Saya nak tunjuk dulu ya, sebagai contoh. Kita ambil satu ayat yang bermaksud, yang berbunyi okey. Okey. Cuba buka muka surat Al-Infitar. Ayat Al-Infitar. Surah Al-Infitar ayat 13 dan 14. Ya. Nombor 1 ya. Al-Infitar. Ini ayat 13 hingga 14. Ini tuan-tuan kena salin. Surah Al-Infitar ni surah ke berapa? Hari ni kita buat 6 ayat saja. Ini ayat pertama. Untuk membolehkan tuan-tuan mudah masuk. Ya. Ini kita belajar badai. Ya, ingat badai ialah lafaz-lafaz yang 82. Tuan-tuan badai ialah lafaz-lafaz yang indah yang manusia tak boleh buat, yang tidak ada sebelum hanya Al-Quran. Dipanggil Al-Muhsinat Al-Lafziyah, badai ni, ya, nama dia Al-Muhsinat. Al-Muhsinat ni yang baik-baik. Al-Lafziyah cuba sebut Al-Muhsinat. Al-Muhsinat ni yang baik daripada hasanah ya. Al-Lafziyah, lafaz-lafaz yang indah, ringkas, senang didengar. Ya. Telinga bila mendengarnya dia kata sedap, halua telinga. Dia kata halua. Ya, dan dikatakan juga bila dengar ayat ni macam sihir. Dia macam sihir, macam ayat kena sihir. Orang dengar tu terduduk. Itu dia kata dia ni semua berkaitan dengan bunyi ayat. Ya, yang ini makna, yang ini lafaz, yang ini bayan ni makna cara Allah Ta'ala menentukan. Tulisnya dengan cara tasbih. Yang ini makna, tentang makna. Yang ini tentang lafaz. Ya, hari ini kita belajar tentang lafaz ya. Ayat dia berbunyi innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Cuba tuan-tuan terjemah pun abrar. Orang-orang baik, orang yang baik-baik di dalam syurga. Tuan-tuan jangan salin ikut Al-Quran, salin ikut balaghah. Ikut balaghah dia kena bawa macam ni. Wa innal fujar orang-orang jahat fujar lafi jahim. Jahimin. Tengok bunyi dia kan sedap tu. Al-abrar lafi na'im, orang-orang baik dalam syurga, orang-orang jahat dalam neraka. Jadi tuan-tuan kena garis. Al-abrar ni al-fujar. Al-abrar orang baik-baik, al-fujar orang jahat-jahat. Jadi ini pertentangan makna. Okey? Pertentangan makna. Ini na'im syurga, jahim neraka. Bila ada pertentangan makna dalam satu atau dua ayat, maka nama dia muqabalah. Okey? Tuan-tuan boleh? Dalam badai yang pertama muqabalah. Sebut muqabalah? Muqabalah pertentangan. Wa innal fujjar. Innal abrar lafi na'im. Wa innal fujjar lafi jahim. Jadi bila ada unsur muqabalah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala selalunya dia terus letakkan yang buruk dulu ataupun yang baik dulu, lepas tu yang
lawan dia kemudian. Jadi orang baik lawan orang jahat. Orang baik duduk dalam syurga, lawan dia neraka. Jadi bila berlawan dalam ayat, nama dia muqabalah. Cuba sebut muqabalah. Muqabalah ni berlawan. Kalau katakan saya duduk rumah berdepan dengan Dr. Sahab, itu dipanggil muqabalah. Rumah saya muqabalah dengan Dr. Sahab, berdepan, lawan. Okey? Ya? Berdepan. Berdepan. Berlawan ni. Ya. Adakah dikumpulkan semua macam lawan tu yang baik, dikumpul sekali, lepas tu dah bila tu baru yang kemudian tu yang jahat? Tidak semesti. Tak mesti. Kadang dia kumpul yang rajin, kaya, yang malas, miskin. Rajin, kaya tu muqabalah. Mesti lawan tu mesti ikut. Dia muqabalah ni ada isim, ada fa'il. Ini isim. Ya? Ada isim, ada fa'il. Nanti kita berjumpa. Ya, saya akan bagi muqabalah 3 lagi. Supaya tuan-tuan, jadi bila kita baca Quran tu, kita fahamlah. Innal abrar, orang baik. Orang baik bukan duduk di neraka, dalam syurga. Orang jahat duduk dalam neraka. Ini surah Infitar. Banyak dalam juzuk amma dia panggil muqabalah. Okey, muqabalah. Okey. Ustaz. Ya. Yang ustaz tu maknanya apa ustaz? Al-Muhsinatu. Al-Muhsinatu maknanya define tentang muqabalah. Al-muqabalah ni artinya ni badek. Badek ni artinya lafaz-lafaz yang indah. Jadi antara lafaz-lafaz yang indah ni muqabalah. Indah tak? Ya. Indah tak? Bilangan huruf pun, bilangan perkataan pun hampir sama. Indah kan? Jadi ini dikatakan yang manusia tak mampu buat. Bukannya Allah yang mampu buat. Jadi tidak ada masalah untuk tuan-tuan. Yang penting tahu bila kata ini muqabalah, ini muqabalah daripada badek. Dan dia di bawah balaghah. Bukan di bawah nahwu, bukan di bawah saraf dan bukan di bawah fasahah. Dia di bawah balaghah. Jadi kalau telefon yang kita maksudkan tu ada telefon yang tu, yang ada tiga-tiga tu semua, maka dia keluarlah balaghah. Okey? Dia keluarlah al-abrar, al-fujjar, muqabalah. Akan dikata muqabalah. Kalau tidak, dia keluar nahwu dan saraf saja. Allahumma rabbana zidna. Tuan-tuan kena faham makna balaghah. Makna balaghah ni dia kata mutabaqah. Mutabaqah ni makna sama, sesuai ucapan Allah bagi keadaan sebenar. Ni keadaan sebenar. Salin je. Maknanya berbetulan ataupun kena ataupun betul ucapan Allah dalam Quran dengan apa yang berlaku sebenar. Sama ada benda tu lepas, kalau Allah cerita tentang Nabi Adam, betul cerita tu, ataupun sekarang betul, ataupun akan datang akan betul. Kalau dia kata orang baik dalam syurga, memang akan duduk dalam syurga. Kalau orang jahat dalam neraka, akan dalam neraka. Jadi tak boleh kita deny lagi lah. Sebab itu di bawah balaghah. Okey, kata mesti kan Pulang balik ustaz, tak ya, dapat ini tangkap. mana balaghah? Mana balaghah? Ini termasuklah balaghah dan fasahah. Yang tu, yang ayat tu ya. Mutabaqatu tu Ya. maknanya sama, betul. Untuk balarah. Untuk balaghah. Untuk nahwu saraf tak ada. Untuk balaghah, untuk fasahah lain. Ni untuk balaghah. Tuan-tuan Islam ni?
Ulang balik Ustaz. Mutabaqatul kalam, Maknanya sama ucapan Allah dengan keadaan sebenar. Kalau Allah nak ceritakan tentang sejarah Muhammad, apa yang Allah ceritakan sama dengan apa yang berlaku sebenar. Kalau Allah nak ceritakan tentang Nabi Adam AS, ya, cerita tentang Adam, tentang Ibrahim dah 1000 tahun, mana benda yang dicerita itu betul seperti mana apa yang berlaku sebenarnya. Contohnya cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bila berlaku? Lama dah kan? Quran turun bila? Nabi Ibrahim bila? Lama kan? Sebenarnya. Tuan-tuan mesti ingat tu. Betul cakap Allah seperti mana apa yang berlaku sebenar. Kita kata, orang putih kata walk the talk, boleh tak? Walk the talk. Walk the talk. Tadallah. Muqtada ni alif lam mim qaf ta ya. Muqtada daripada qada. Kalau Allah Taala dah qadarkan kita begitu, dia qada sama dengan apa yang dia qadarkan. Begitulah. Kecuali kalau kita minta, kan? Kalau kita minta, ya, supaya umur kita panjang, Allah Taala bagi. Kalau tak minta, macam tu lah. Okay? Al-hal. Al-hal. Tuan-tuan mesti ingat, dalam Balaghah ada nama dia Khali Zihni. Dalam Balaghah, Khali Zihni. Khali Zihni itu Khali kosong. Zihni itu imaginations. Dalam fikiran kosong. Ya, manusia ni dilahir dalam fikiran kosong. Jadi macam mana kita nak penuhkan fikiran? Kita kena penuhkan fikiran kita dengan ilmu. Antara ilmu tu Balaghah. Kalau Nahu begitu banyak buku, kalau dapat kita masukkan sebahagian dalam tu, hebat tak otak kita? Kalau dia tidak masuk dengan ilmu, dia akan masuk dengan benda lain. Itu yang kadang-kadang tengok orang ramai datang, lepas tu orang tak ada, kurang. Jadi tempat Nabi kata manusia Islam ni dia macam buih. Ya tak? Buih, kan? Tapi akhirnya tak ada benda yang dia dapat. Itu kita tak mahu. Jadi tuan-tuan, simpan rangka ni. Okay, rangka ni. Okay. Di bawah badik ni nama dia Al-Muhsinat. Apa ni Al-Muhsinat? Yang baik, daripada hasanah. Yang baik. Yang baik, lafaz yang baik, lafaz yang indah. Tak bagus ke ni? Kan? Yang manusia tak boleh buat, yang tidak ada sebelum ni. Sebelum Quran tak ada lafaz ni. Itu dia kata Al-Muhsinat Al-Badi'i Al-Lafziyah. Ada juga dia kata Al-Muhsinat Al-Badi'iyah. Tapi ikutlah saya, Al-Muhsinat Al-Lafziyah, iaitu lafaz yang indah. Ya, the beautiful words dalam bahasa Inggeris. Nak Inggeris ke nak Arab? Nak bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia pun kita tak faham. Malam besok tanya lagi. Itu sebab lupa kita. Itulah. Lupa. Aduh, apa? Apa yang Ustaz jadi faham. Janji faham tu. Ustaz doa lah bagi kita tak lupa. Nanti saya pergi Mekah ni saya doa. Faham. InsyaAllah. Kekal. InsyaAllah. Saya pergi Mekah ni saya doa. Tak lupa. Kalau diizin Allah, kalau doa dalam Kaabah pun tak dapat juga, itu memang Tuhan tak kehendak tu kan. Sabar je lah kan. Besok ada orang tu, Ustaz, saya nak jumpa Ustaz pukul 9 pagi esok di Masjid Negara. Itu tak tahu belum sebab. Okay. Bukan, dia tak ada benda nak bagi. Dia selalu ada bawa air lah botol semua. Oh, dia bawa untuk Ustaz sebotol tak apa juga. Ni bawa untuk dia 2 botol. Okey, tuan-tuan. Jadi mukabalah. Ini mukabalah. Tapi mukabalah ni mukabalah 2 ayat. Dalam 2 ayat. Kita kata mukabalah jumlatain ni. Ini satu ayat. Ini satu ayat. Jadi mukabalah ni berlaku dalam 2 ayat yang berasingan. Ingat ya? Mukabalah apa Ustaz tadi? Tengok tanya lagi.
Ini je lah. Jumlah tiny. Jumlah. Jumlah tain itu dua jumlah. Tu nak suruh terang bahasa Melayu, nak bahasa Arab, nak Arab tapi tak faham. Nak semua Ustaz. Okey, tak apa. Okey. Ini nak pakai jumlah ke pakai ayat? Pakai jumlah. Pakai jumlah. Jumlah boleh. Jumlah ni ayat ya. Tapi dalam Nahwu Sarah dipanggil jumlah. Tapi sebenarnya ayat. Ini satu jumlah, ini dua jumlah. Jadi kita kata jumlata ni. Tapi bila taruh bi di depan tu, bi jumlata ini. Setuju? Boleh? Ya. Okey. Dua ayat Jadi tuan-tuan puan, ini dikata muqabalah bi jumlataini. Itu dia nombor dua dua ayat. Okey. Jadi tuan-tuan, dua ayat Okey. Okey, bi jumlataini. Okey. Sekarang ni tuan-tuan dah tulis terjemah? Belum? Terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang baik dalam syurga dan orang-orang yang jahat dalam neraka. Dah tulis terjemahan? Belum. Saya nak ajar tuan-tuan ni macam di Mesir. Macam bagaimana profesor di Mesir ajar. Tapi di Mesir ajar dalam bahasa Arab. Nak Arab ke Melayu? Melayu. Takut. Itu yang orang suka. Okey. Dah tulis terjemahan? Lepas tu tulis huraian ataupun ulasan. Okey? Dah ulasan? Okey. Dalam ayat di atas. Okey. Okey. Kalimah al-abrar tulis Umi lagi. Yang penting faham Ustaz. Kalimah al-abrar, tulislah al-abrar tu dalam inverted comma. Dan al-fujjar. Al-fujjar. Kalimah al-abrar dan al-fujjar adalah berlawanan. Ya, berlawanan antara satu sama lain. Ya. Dan ia mukabalah ini berlaku di antara dua jumlah. Itu dah dua ayat Dua ayat. Jadi ia dikatakan muqabalah dua jumlah. Okey. Okey. Boleh? Okey. Tengok ni. Ayat ni. Ya. Fal yadhaku. Apa ni fal yadhaku? Maka mereka akan menangis. Ketawa. Ketawa. Qalilan. Sikit. Mereka akan ketawa. Qalilan. Sedikit. Wal yabku. Dan mereka akan menangis. Kasiran. Banyak. Ya. Ayat ini memberi makna mereka ketawa sikit. Orang berjaya ke tak ni? Sikit ketawa tapi menangis banyak. Berbanding dengan dalam ayat lain, orang yang menangis sikit, ketawa banyak. Ini simbol orang yang baik. Ya, orang yang insaf dan sedar. Mereka ketawa tak banyak, sikit je. Ketawa dengan menangis berlawan tak? Berlawan. Tapi ini Dr. Saad berlawan dalam satu ayat. Ini satu ayat je. Iaitu dikatakan ayat 82 surah At-Taubah. Ya. Ayat 82 ni At-Taubah 82. Maknanya mereka menangis sikit
mereka ketawa sikit dan menangis banyak. Okey. Sama juga dalam muka surat 183. Ya. Jadi tuan-tuan balik ni tengok baca muka surat ni. Yang penting faham dulu penerangan saya dan balik baca muka surat ni. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan tengok dalam badik kita dah belajar muqabalah satu ya. Ya? Ini jumlah tun lah. Jumlah tun, satu jumlah. Jadi satu jumlah ni duduk sini ya. Atas ya. Okey doktor. Ini kita kata bijumlatin. Kenapa saya kata bijumlatin? Sebab ada B. Tahu pun. Bagus, murid pintar. Bijumlatin. Kalau tak ada B sebut jumlatun. Wahidatun. Sebut. Kalau tak ada ni bijumlatan ni sebut jumlatan ni wa jumlatan ni jumlatan saja, dua jumlah. Okey. Ini satu jumlah. Tuan-tuan cuba try to memorize. Okey tuan. Okey, kita baca yang ni. Kita baca ni. Ayat di atas huraian. Siapa lupa nak tulis. Ayat di atas huraian Ayat di atas. Tuan-tuan dah tulis terjemah belum? Ayat di atas kalimah fal yadhaku dalam kurangan maka mereka menangis, mereka ketawa, fal yadhaku mereka ketawa, dan wal yabku mereka menangis adalah dua kalimah yang bertentangan antara satu sama lain. Dan ia berlaku di dalam satu ayat, iaitu At-Taubah ayat 82. Kalau di sana dulu kita kena tulis dalam ayat supaya nampak satu ayat. Dan dengan ini dinamakan muqabalah bijumlatin. Dalam Quran muqabalah satu ayat. Okey. Boleh? Satu lagi kita bagi. Tuan-tuan boleh faham muqabalah? Okey, jangan kita bagi banyak. Faham muqabalah Okey. 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 Muqabalah dua ayat. Jadi tuan-tuan cuba baca apa tu ayat muka surat 183. Siapa ada buku balaghah? Okey. Ya. Yang bawah sekali tu Haji Mustafa yang dia tulis Suwarul Balaghah. Nampak tak? Okey, 183 ada perkataan al-muqabalah tu. Okey. Nampak tak? Suwarul muqabalah. Suwarul muqabalah tu mana? Bentuk muqabalah. Tulis sikit, suwaru tu bentuk. Gambar muqabalah. Hui, kalau tuan baca 3-4 bulan lagi boleh baca buku balaghah ni, hebat. Betul tak? Katalah hebat pada diri sendiri. Betul. Saya kata, saya berapa tahun nak boleh baca ni. Tuan-tuan kejap je. Oh, jealous saya. Okey. Nampak tak buku tak? Muka surat 183, nampak tak? Suwarul muqabalah. Yang merah bawah tu kan? Nombor 1, dia kata muqabalah jumlah bijumlah. Suara tu bentuk. Gambaran samalah. Bentuk Daripada suratun. Suratun ni mana gambar ya? Kalau jamak suar. Ya. Nombor 1 dia kata muqabalah jumlah dengan jumlah. Muqabalah satu jumlah dengan satu jumlah. Okey? Mislu seumpama qauluhu ta'ala, firman Allah, fal yadhaku qalilan, maka mereka ketawa sikit, wal yabku kasiran jazaan bima kanu yaksibun, dan mereka menangis banyak sebagai balasan dengan apa yang telah mereka usahakan. Setuju? Jadi dia punya penerangan
Al-muqabalah hakaza. Muqabalah itu begini. Hakaza itu maknanya begini ya. Gini. Gini. Al-jumlatul ula, ayat pertama, falyadhaku qalilan. Itu ya, mereka ketawa sikit. Ya, okey. Betul. Jumlah hasaniyah wal yabku kasiran. Dan mereka menangis banyak. Tetapi ini berlaku dalam satu ayat. Okey? Ayat ini iaitu ayat kita kata apa tu, surah At-Taubah ni ayat 82 ni ada dua jumlah. Okey? Ada dua jumlah tapi dalam satu ayat. Okey, faham tak tu? Jadi bila begitu maka ia dikatakan muqabalah jumlatin bi jumlatin. Muqabalah antara satu jumlah dengan satu jumlah. Bukan muqabalah di antara dua jumlah. Okey? Dua jumlah dalam satu ayat. Dua jumlah dalam satu ayat. Memanglah satu muqabalah satu jumlah. Tapi ianya berlaku dalam satu ayat. Okey? Berbanding dengan yang kita baca tadi, iaitu innal abrar lafi na'im, itu satu ayat. Okey? Wa innal fujjar lafi jahim, itu satu ayat. Dua ayat. Bila dua ayat, jangan keliru tu. Dua ayat, dua jumlah. Jadi muqabalah berlaku dalam di antara dua. Ya? Tak dua tak? Al-abrar dengan al-fujjar. Okey, itu dua tu. Okey, al-abrar duduk dalam ayat 13, al-fujjar duduk dalam ayat 14. Berlaku dalam dua ayat ataupun dua jumlah. Okey? Keliru ke? Okey. 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 Tuan-tuan nampak dah tu? Nombor 3. Nombor 2. Muqabalatu bukan. Muqabalatu jumlataini. Nombor 2. Muqabalah dua ayat bi jumlataini, dengan dua ayat. Mislu qauluhu ta'ala, seumpama firman Allah, ya'muruhum bil ma'ruf, itu satu jumlah. Okey? Wa yanhauna 'anil munkar, dan ya'muruhum, dia menyuruh mereka buat baik. Wa yanhahum, dia mencegah mereka dari kemungkaran. Itu satu muqabalah. Okey? Okey, satu muqabalah. Dan tuan-tuan mesti ingat bila belajar nahwu saraf, ya'muruhum bil ma'ruf itu satu jumlah. Okey? Sebab ada fa'il, ada jar majrur. Kita belajar dah dulu. Jumlah ini ada fa'il dengan fa'il cukup. Okey? Jangan lupa tu. Okey? Lepas tu wa yanhahum 'anil munkar, itu satu jumlah. Okey? Jadi jumlah pertama lawan dengan jumlah kedua. Kemudian ya'muruhum melawan dengan yanhahum. Lepas tu wa yuhillu lahum, menghalalkan benda yang baik, berlawan dengan yuharrimu alaihimul khaba'is, berlawan dengan perkara mengharamkan benda yang busuk. Ya. Jadi ya'muru bil ma'ruf, dia berlawan dengan yanhahum. Lepas tu yuhillu, menghalalkan benda yang baik, dia berlawan dengan mengharamkan benda yang buruk, benda yang busuk. Jadi di situ adalah dua jumlah ini. Okey. Satu suruh dengan larang, yang kedua halal dengan haram. Betul tak? Tuan-tuan tengok pula, ma'ruf dengan mungkar itu lawan lah tu. At-thayyibat lawan dengan al-khaba'is. Yang halal lawan dengan yang haram, yang mungkar lawan dengan yang baik. Okey? Okey. Okey. Lepas tu tengok dari bawah tu. Ini kita tak tulis tengok. Al-muqabalat hakaza. Perlawanan, pertentangan begini. Nampak tak?
Al-jumlatan aulayan, dua jumlah yang pertama, iaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, itu dua jumlah tu. Al-jumlatan al-ukhrayan, dua jumlah yang akhir, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Itulah dia bentuk perlawanan dalam dua ayat. Bukan 3 ayat. Ini dua jumlah. 3 di bawah. 3. Okey. Bukan 3 Ustaz ni dia kata muqabalat. Muqabalat. Jadi Betul. Bukan, muqabalat itu dalam tu disebut muqabalat dalam dua jumlah. Makruf satu dengan munkar. Makruf munkar. Halal dengan haram. Alah, okey. Satu thayyibat dengan khaba'is. Ya'muru satu. Apa tak? Yanha satu. Satu. Ya'muru dengan yanha satu. Yuhillu dengan yuharrimu satu. Jadi dua lah. Dua lah. Jadi kenapa dia sebut muqabalat? Banyak kan? Sebab al-ma'ruf tu lawan dengan munkar. Lepas tu at-tayyib lawan dengan al-khaba'is. Tapi ia ni untuk menunjukkan dua ayat. Dalam satu ayat ada dua muqabalah. Ini pun pening kepala. Muqabalah. Ini memang ada 2 jumlah. Kita kena ikut arahan dia. Arahan dia muqabalah jumlatain ni berjumlatain ni. Iaitu pertentangan dua jumlah dengan dua jumlah. Okey, mana dia jumlah yang pertama? Jumlah yang pertama, dua jumlah yang pertama, iaitu ya'muru bil ma'ruf, yanhahum 'anil munkar. Setuju? Itu dua jumlah. Tapi dalam jumlah yang pertama tu ada dua pertentangan. Satu ya'muru dengan yanha. Yang kedua ma'ruf dengan munkar. Betul tak? Jangan kata empat, dua. Dua saja. Suruh dengan larang, lepas tu baik dengan jahat. Okey? Dua lawan dua. Satu statement. Ya, betul. Kemudian dua jumlah yang akhir. Dari jumlah yang akhir dua jumlah. Mana dia jumlah yang akhir ada dua? Satu yuhillu lahumut thayyibat, satu. Lepas yuharrimu 'alal khaba'is, satu. Jadi dalam dua jumlah ini yuhillu lawan yuharrimu. Lepas tu thayyibat lawan khaba'is. Jadi empat lah kan? Jadi sebab tu kata muqabalat. Betul? Tak apa, jangan risau. Okay. Jadi kita faham nombor dua tu. Muqabalah jumlatain ni bijumlatain. Pertentangan. Tuan-tuan ingat muqabalah je lah. Cukup. Yang ketiga, muqabalah 3 dengan 3. Salah. Okey. Tuan-tuan kena salin. Tuan-tuan kena salin begini ya. Ini tapi kena salin juga. Yang pertama tuan-tuan salin, fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Itu satu baris. Lepas tu di bawah dia jangan sambung. Di bawah dia wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Okey. Nampak tak tu? Sebelum salin Jadi salin macam tu, ikut dia. Ada orang salin ikut Quran dia panjang. Jadi kita nak tengok dia punya muqabalah dia. Okey. Fa amam, adapun orang yang memberi dan bertakwa, Tuhan kata, dan dia ini membenarkan dengan kebaikan apa yang ada dalam Quran. Maka orang ini balasannya, kami akan mudahkan dia bagi segala kemudahan. Maksudnya dia nak dapat benda mudah, tapi kami mudahkan lagi. Faham tak? Yang mudah dimudahkan. Orang yang memberi dan bertakwa serta membenarkan apa yang ada dalam Quran. Yang kedua, wa amman bakhila wastaghna, orang yang kedekut dan dia makan sendiri, wastaghna ni maknanya dia kaya sendiri,
Okey. Dan dia ni selalunya kazzaba bil husna. Dia mendustakan ayat Quran. Dia tak percaya pada Quran. Fasanuyasiruslah, dan kami mudahkan dia bagi yang susah. Kami mana nak dapat susah tu mudah. Faham tak? Nuyassiru, kami mudahkan bagi yang susah. Orang yang atas tadi, benda tu mudah tapi kami mudahkan lagi. Yang mudah dipermudahkan. Yang ni yang susah disusahkan lagi, disulitkan lagi segala kesulitan. Jadi ayat 5 apa? Ayat 5. Okey, ayat 5 berlawan dengan ayat 8 bawah. Nampak tak? Ayat 8. Yang itu atau lawan dia bakhilah. Okey? Lepas tu ayat 6 berlawan dengan ayat bawah tu. Ayat apa? 9. Ayat 9 ya. Wasaddaqa bil husna, lawan dia kazzaba bil husna. Mukabalah dia. Saddaqa, dia mukabalah dengan kazzaba. Okey? A'ta, memberi, lawan dia mukabalah dia dengan bakhilah. Lepas tu okey, yusra lawan dengan usra. Ya. Okey. Jadi tuan-tuan nampak tak tu? Jadi dia kata al-muqabalat bertentangannya pada ayat fa'amaman ata tu begini, dia katakan hakaza ya. Orang yang fa'amaman ata wattaqa, dia muqabalah dengan wa amman bakhila wastaghna. Okey, nampak tak? Okey. Lepas tu wasaddaqa bil husna, orang yang selalu membenarkan apa yang dalam Quran, dia berlawan dengan kazzaba. Kenapa dia kazzaba? Sebab dia tak yakin. Dia takut nak keluar belanja sebab dia tak yakin. Orang tak yakin ni adalah orang yang mendustakan ayat Allah yang baik. Yang baik yang Allah beri dia dustakan. Lepas tu pasanoya, maka kami akan mudahkan dia lil yusra, bagi yang mudah. Mana dah lah mudah, kami mudahkan lagi. Apa maksud kami mudahkan? Kami buka lagi banyak rezeki kat dia. Kami buka lubang-lubang baru untuk orang macam ni, yang melepas ruah rezeki buka. Tapi orang ni, orang bawah ni, kami mudahkan bagi yang susah. Maksudnya nak dapatkan kemudahan, nak dapatkan kekayaan itu susah, tapi Allah Ta'ala beri susah lagi pada dia. Ya? Jadi sakit lagi dia. Nak dapat senang tu kan? Sakit lagi. Yang atas tadi mudah nak dapat senang. Yang bawah tadi susah nak dapat senang. Dah lah susah, disusahkan lagi. Dimudahkan untuk susah. Faham tak tu? Kalau Tuhan kata begitu tu dalam balaghah ada ilmu tu. Macam sini ya. Nak dapat susah, tak susah. Nak dapat susah, tak susah. Duduk rumah susah, tak kerja buat kan? Nak dapat senang, bukan senang, susah. Kena pergi cari kerja. Tapi orang macam ni Tuhan mudahkan dia. Ya, ada saja ruang kan, menjadi tanaman, menjadi pokok, menjadi perniagaan jalan, ya, orang ramai nak beli barang dia. Itu mudah kan? Okey. Okey. Jadi ulasan ni ini habis, ini 3 ulasan dia. Okey. Pada ayat 5 dan 8. Okey. Pada ayat 5 dan 8. Surah tu tak? Ya? Surah tu tak? Ni surah Al-Lail. Okey, tapi anda kena salin dulu ni. Salin dulu salin ikut buku ni. Pada ayat ini, okey. Tulis dulu. Jangan tulis ayat ni. Pada ayat ini, tulis dulu. Nak lawan tak guru pula. Pada ayat ini, ayat di bawah ini, okey, ada 3 muqabalah. Nak lawan tak guru. 3 muqabalah. Muqabalah pertama antara ayat 5 dan ayat 8 pada kalimah a'ta melawan bakhilah. Macam Manchester melawan apa tu ni? Liverpool.
Allah. Pada atau melawan bakhilah. Dan muqabalah kedua pada ayat. Ingat pada ayat ya. Ingat pada ayat 6 hingga 9. Hingga ke dan? Nan dan. Allah. Pandai-pandai lah tulis. 6 dan 9. Iaitu pada kalimah saddaqa dan kazzabat. Okey. Dan muqabalah ketiga pada ayat 7 hingga 7 dan 10 iaitu pada kalimah yusra dan usra. Yusra dan usra. Dah. Okey. 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 Okey, kalau sudah tengok saya semua? Dah? Okey. Ini jangan salin. Saya nak beritahu je. Ingat, pada muqabalah pertama iaitu ayat 5 hingga 8, 5 dan 8, muqabalah berlaku antara fa'il dengan fa'il. Betul tak? Atau dengan bakhilah fa'il tak? Muqabalah kedua masih lagi fa'il. Tetapi fa'il ni fa'il mudha'af. Nampak tak? Fa'il mazid. Saddaqa. Mazid satu huruf. Dengan kazzaba. Mazid tak tu? Asal dia kazzaba kan? Sadaqa. Jadi bila tambah tasydid saddaqa, jadi mazid satu huruf. Ingat tak? Itu dari segi surah. Dan pada muqabalah terakhir iaitu isim. Isim yang ada huruf illah, iaitu isim maksur. Ya, ingat tak? Maksud dia iaitu ada huruf illah di akhir dan sebelum tu baris atas, ya. Itu isim jenis apa tu? Ingat tak? Maksur ke macam al-Mustafa. Okey? Isim maksur. Ya, ada huruf illah, huruf ya sebelum tu baris atas. Kalau al-Qadi manqus. Ya? Okey, ingat tak? Tengok detail kan? Okey. Habis. Okey. Okey. Ya? Isim dengan fa'il? Muqabalah. Ada tak isim dengan fa'il? Ada tak muqabalah antara isim dengan fa'il? Dia yang kita belajar fa'il dengan fa'il je. Isim dengan isim. Nanti kita akan jumpa. Ya. Okey. Ini sebagai ulang kaji. Cuba buka ayat 185. Tuan-tuan kena beli juga buku balaghah ni. Ya. Nanti siapa yang tak ada buku balaghah, yang belum dapat lagi buku balaghah? 1, 2, 4 je. Boleh? Boleh. Pasal apa tu setiap tak keluar merah tu. Tapi bila untuk nak keluar merah tu kena pakai cermin mata merah. Tak ada, saya gurau je. Okey. An Abi Wa'il bin Abdullah, ini sahabat bernama, tahu tak muka surat 185? An Abi Wa'il, dan daripada Abi Wa'il dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW qala, Nabi kata inna sidqa, sesungguhnya kebenaran, yahdi ilal birri, memberi kepada kebaikan, wa innal birra, sesungguhnya kebaikan, yahdi ilal jannah, membawa kepada syurga, wa innar rajula, seseorang itu, layas tuku, dia akan bercakap benar.
hatta yakunu siddiqan. Siddiqan sehingga dia menjadi orang yang benar. Orang yang cakap benar ni dia akan terus benar. Dia tak ada sama sekali pun cakap bohong. Wa innal kaziba, orang yang dusta, yahdi ilal fujur. Dia akan membawa kepada kebinasaan. Fujur ni maknanya dosa. Wa innal fujur, seorang yang binasa, yahdi ilal nar, membawa kepada neraka. Wa innal rajula, sesungguhnya seseorang itu, jangan kira lelaki perempuan ya, sama je. Layak zibu, dia akan berdusta. Dia akan berdusta kerana Allah telah menuliskan dia adalah pendusta. Ataupun dengan makna mudah, dia akan menjadi pendusta, ya. Dan Allah akan menuliskan dia, Allah akan menuliskan dia, mencatatkan nama dia pendusta, ya, kazzaban, amat dusta, bukan kazib, kazzaban macam Musailamah al-Kazzab. Jadi oleh sebab itu kita kena jagalah cakap kita. Rawahul Bukhari wa Muslim. Okey, di mana muqabalah dia? Tengok bawah tu. Yang pertama, tuan-tuan catat ya. Inna sidqa yahdi ilal birri. As-sidqa tu muqabalah pertama. Lawan dia wa innal birra. Ya, yahdi ilal jannah. Okey, okey, satu kan? Muqabalah. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Baca tengok dulu ya. Yang kedua, wa innar rajula la yasduq hatta yakunu siddiqan. Okey. Wa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Okey. Wa innar rajula la yakzib hatta yaktuba indallahi kazzaba. Fakullu, cuba baca. Fakullu. Terjemah bukan baca. Semua jumlatin laha ma yuqabilaha. Ada lawan dia. Ha kaza. Lawan dia begini. Yang tadi tak ada lawan. Lawan dia inna sidqa yahdi ilal birri. Lawan dia innal kadhiba yahdi ilal fujur. Betul tak? Benar lawan dusta, baik lawan jahat. Nampak tak tu? Wa innal birra yahdi ilal jannah. Al birra lawan dia al fujur. Nampak tak? Al jannah lawan dia an-nar. Itulah dia muqabalah. Okey. Wa innar rajula la yasduq wa innar rajula la yakzib. Di sini ar-rajula dengan ar-rajula tak ada lawan. Sebab laki sama laki. Tapi yang lawan dia la yasduq dengan la yakzib. Tak? Okey. Hatta yakuna siddiqan, lawan dia hatta yaktuba indallah kazzaban. Nampak tak lawan dia? Okey. Balik baca sendiri. Jadi ini ada berapa muqabalah? Empat muqabalah. Tak apa tuan-tuan, untuk pertama kali hari ini muqabalah bertentangan berlaku antara satu ayat, dalam satu ayat, antara dua ayat, antara tiga ayat, antara empat ayat. Contohnya tuan-tuan baca dalam ni. Ya? Baca dalam ni. Kalau kita baca buku balaghah biasa, dia tak sebut sebegini banyak. Ini sampai 6 muqabalah pun ada. Ya. Sekarang rehat seminit. Okey, kita pergi kepada tajuk yang kedua, iaitu jinas. Okey, tuan-tuan dah letih dah? Sihat lagi. Sihat lagi sebab dalam ni rasa asap keluar. Anda mesti ingat, anda sekarang sudah habis belajar nahwu saraf dan alhamdulillah. Jangan tanya ustaz, nahwu saraf dah belajar 8 tahun tapi tak tahu benda. Biasa dah tu. Jangan kata ustaz 8 tahun belajar nahwu saraf banyak sangat. Itu tak ada benda. Kalau kata tak tahu benda ustaz, baguslah tu. Okey, dan al-jinas. Okey, tajuk dia Jinas tu masuk mana Ustaz? masuk bawah muqabalah. Bawah muqabalah. Muqabalah nombor 1. Lepas tu jinas nombor 2. Dalam badik lah. Dalam badik bukan dalam fasahah. Ni jinas ya.
Nah. Itu tu al-jinasu. Jinasu. Ya. Okey. Okey. Kan kita pergi al-jinah nombor 3, kita pergi as-saj'u. Maaf. As-saj'u kita kalau ikut susunan betul. Tapi saya rasa saya nak buat as-saj'u dulu. Sebab bila as-saj'u tuan-tuan tak jauh sangat beza dengan muqabalah. Okey. Ya, okey, tengok. Ustaz, badik ada 12 ya Ustaz? Banyak. Nak buat dia punya rangka 12. Nak buat rangka lah. Tak, ada 12 kan? Mana badik ni? Badik. Badik. Sab 12. Sab dia. 12 ada 12 kan? Kalau tengok dalam jadual tu berapa? 12. 12. Jadi sekarang ni berapa dia? Kita baru satu kan? Baru dua kan? Tapi tak apa. Saya beri yang penting dulu, yang bawah tu dia ikut sendiri, ya. Seram tengok bila sebut 12 ya. Tapi kalau tak apa, ini ilmu. Ini ilmu, jangan takut. Nah. Okey. As-saj'u. Dia 5 saja yang besar. Tapi dia dalam 5 tu dia bercantum banyak pecahan dia banyak. Macam muqabalah ni tadi dia ada apa tu 1 2 3 4 yang biasa. Ada 5 6 luar biasa. Dia banyak dalam apa tu ayat juz'u am. Okey. Banyak. Okey. As-saj'u maknanya bunyi akhir sama. As-saj'u maknanya ya. Kalam yang kita panggil apa macam syair tu berperenggan. Bait, kalangan yang berbait ni. Kalangan yang berbait, yang berada bait tapi bukan syair. Kalangan yang ada bait, ada bait tetapi bukan syair. Kalau syair itu bukan Quran. Kerana Quran bukan syair. Dan sebab itu dia tulis dalam bentuk nasar, dalam bentuk prosa. Tapi bila kita analisa macam syair tadi, baru nampak belawan dia. Ya? Macam ayat fa'amama bakhila tu kan. Kita kena susun ayat 5 dengan ayat 8 kan. Susun. Sebab tapi dia bukan syair. Sebab dia nak menjawab, balaghah ni nak menjawab mana ahli syair yang hebat tu. Hebat tu. Okey. Bukan. Sajak pun bukan. Kalau sajak tu kira macam syair lah. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata sajak kan. Syair tu bunyi dia lagu kan. Tapi sajak dalam syair tu masih lagi kita kata syair sebab dia berperenggan. Tapi Al-Quran ini kalam yang muqaffa, yang ada perenggan tapi bukan syair. Ya. Dan ia mempunyai ciri-ciri yang sama di akhir jumlah. Dan ia mempunyai ciri-ciri yang sama di akhir jumlah untuk memberi kejutan yang berirama indah, yang membawa kepada keselesaan telinga mendengarnya. Okey, tuan-tuan buka 193 ya. As-saj'u fil istilah. Okey. Mislu qauluhu ta'ala, tuan-tuan salin ya. Okey. Fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa zillin mamdudin. Surah Al-Waqi'ah ayat 28 hingga 30. Fi sidrin makhdudin
wa talhin mamdudin wa zillin mamdudin. Okey. Kita ulasan ya. Tengok di bawah tu, najidu, tak najidu. Kami dapati asy-syaja'ah. Asy-syaja'ah tu maknanya bunyi sama. Jadi tadi istilah di atas bunyi sama, bitikrari dengan mengulangi harfi dal, huruf dal, iaitu makhdudin, mamdudin, iaitu mengulangi huruf dal di akhir setiap ayat. Okey tak? Demikian sebagai contoh, makhdudin, mamdudin, mamdudin. Okey? Wahaza, mana wahaza? Dan ini yus'idul uzuna. Yus'idu di mana menggembirakan telinga. Itu mana dia sajak. Sajak ni menggembirakan telinga. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan tengok, orang lain tahu tak ini adalah sajak? Ya. Tapi dalam ilmu nahwu, ahad itu jadi khabar. Allahu samad khabar. Lam yalid wa lam yulad majzum. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu khabar kana. Wa lam yakul lahu yakun tu kufuwan ahadun tu khabar kana. Sebab ada yakun. Ada yakun. Kalau tuan-tuan boleh baca begitu, terjemah surah nahwu, terjemah pula balaghah, oi, tak tahulah betapa hebatnya. Allahu Akbar. Ini Tok Guru je duk syok sendiri. Anak murid. Tapi yang saya kagumnya, tuan-tuan dan perempuan ni sama dengan kelas saya, bilangan dia tak sampai 20 orang dulu yang belajar balaghah. Sebab ramai tak nak ambil balaghah. Saya belajar dulu, ramai tak nak ambil balaghah, susah. Tak nak ambil sastra Arab sebab dia tak wajib. Nasib baik saya ambil sebab nak mengajar anda semua hari ni. Maknanya tahun 72 keputusan saya terbukti tahun 2016. Berapa tahun? Berapa tahun? Keputusan saya dulu mengambil balaghah tahun 72, maknanya dapat 19 ya daripada 40. Pas 15. Pas lah ke? Ni sebab pas tak banyak tu, ngajar tak faham-faham murid tu. Tak apa. Susahnya. Sebab dalam bahasa Arab, mana tahun Julai 2072 saya sign, saya tengok dalam borang tu, saya simpan semua. April 2016 saya mula mengajar balaghah. Lama tak? Betul tak April 2016? Ya. Jadi kalau tuan-tuan tak faham-faham tu tak apalah. Tengok lagu ni pula. Okey, sekarang ni tuan-tuan nanti ayat ni tuan-tuan salin dulu ayat ni. Salin dulu ayat ni, fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa silin mamdud, surah Al-Waqiah ayat 28 hingga 30. Salin satu ayat ni saja. Nanti yang lain tuan-tuan salin sendiri. Saya nak ajar bagaimana cara nak hurai. Ya. Tuan-tuan salin betul tadi apa ni sajak. Apa ni sajak salin lah. Nanti besok tuan-tuan nak tulis buku. Nak tulis buku. Bukan perkara mustahil. Kalau ustaz kata nak tulis buku, tuan-tuan boleh tulis besok. Bukan perkara mustahil. Hari ni tuan-tuan yang tulis buku sarah, buku nahwu, buku balaghah semua bekas-bekas general di Indonesia. Accountant, bankers. Selain daripada orang agama. Tengok, engineer tulis buku balaghah, tulis buku nahwu sarah. Tuan-tuan tengok. Sebab dia mungkin dia tahu kita cara kita pemikiran kita kan orang belajar bahasa yang agama tu lain cara. Lain cara betul. Sebab orang belajar nahwu ni otak dia, kalau dia punya otak mekanikal bagus. Betul tak? Mekanikal ni maknanya mekanik, teknikal. Wire-wire tu kan. Ya.
Kalau siapa yang susah sangat nak belajar, pergi dekat satu workshop, masuk wire-wire sini. Dah di wire-wire kan. Okey, boleh? Dah tulis fi sidrin makhdud. Tuan-tuan tulis gini, fi sidrin makhdud, lepas tu watulhin mamdud di bawah. Wazilin mamdud di bawah. Tulis bawah ya. Jadi 3 baris. Macam tu ya. Jadi nampak dia punya makna. Tulis 3 baris. Okay. Jadi untuk sajak ni dia bukan nak ambil kira makna sangat. Dia ambil kira bunyi. Sebab muhsinat badi'ah ni maksudnya bunyi, lafaz. Cantik. Makna jangan kira lagi. Kira bunyi je. Bunyi dulu. Badik ni artinya bunyi. Okey, kita baca dalam ni je. Baca ni ya. Tapi tuan-tuan salin kami dapati ya, bunyi sama. As-saj'u tu mana bunyi sama As-saj'u tu mana bunyi sama dengan mengulangi sebutan huruf dal di akhir setiap ayat seperti berikut. Seperti berikut. Tuan-tuan tulis yang pertama makhdudin. Ya. Lepas tu mamdudin. Lepas tu mamdudin. Boleh? Dah sedia? Tak tulis buat apa? Underline je. Makhdudin, mamdudin, mamdudin. Dan demikian memberi kesegaran setiap telinga yang mendengar. Yusaidu tu mana menggembirakan, memberi kesedaran. Demikian ini makhdudin. Underline dadanya. Kepada telinga. Memberi kesegaran Kepada telinga. kepada telinga yang mendengar. Segar tu maknanya selesa dengar kan? Sedap dengar. Okey. Ya, halus telinga. Bukan kesedaran lah, kesegaran. Kesegaran. Segar, freshness. Okey. Okey. Tuan-tuan, boleh saya tambah sikit lagi yang tak ada dah ni. Okey, ketiga-tiga kalimah yang berulang ini, ketiga-tiga kalimah yang berulang-ulang ini datang dalam bentuk isim maf'ul. Betul tak maf'ul? Dalam bentuk isim maf'ul. Cara berfikir. Makhdudin, mamdudin, Dalam bentuk isim maf'ul. Maf'ul. Mamdudin, mamdudin, makhdudin atas wazan maf'ul ya. Okey. Okey, itu nombor 1 ya. Itu nombor 1. Nombor 1. As-saj'u. Okey, betul dah. Nombor 1 yang mana? Nombor 1 yang tadi. Makhdudin. Makhdudin. Okey. Ini dah. As-saj'u, betul dia. Ni nombor 1 atas wazan maf'ul. Okey, isim maf'ul. Boleh? Lepas tu nombor 2. Ayat nombor 2. Nombor 2. Tulis iza waqa'atil waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat 3. Laisa liwaqa'atiha kaziban khafidatur rafi'ah. Okey. Tapi kalau tulis iza waqa'atil waqi'ah satu baris. Okey, dah siap? Belum. Ya, Ustaz punya cerita sedap. Tuan-tuan, dengar sini. Tuan-tuan belajar balaghah ke ni? Ini balaghah ni, ini bagaimana Allah menyusun kalimah dalam kitab Mukjizat kepada Nabi Muhammad. Bukan senang orang belajar balaghah ni. Siapa tak tahu dalam majlis lain belajar balaghah pada yang sama? Mungkin tak ada. Ini balaghah ni. Nahwu pun susah. Ini balaghah.
Apa ni wala kau? Apa ni wala? Bahasa Berhenti. Bukan berhenti kelas, berhenti ayat habis. Konsep dia mudah waktu kalah, ia pun betul-betul ni sama cakap serupa bikin. Walk the talk. Cakap serupa bikin. Apa yang dia cakap betul. Sama ada lepas, sekarang akan datang. Itu senang saja. Apa dia mana kau? Cakap betul. Cakap siapa? Cakap Allah. Dah Ustaz. Okey dah? Dah. Dia nak suruh saya berhenti cakap tu. Okey. Okey, ulasan. Jadi tuan-tuan, makna tuan-tuan buat sendiri ya. Sebab kalau tak ada makna tak sah. Makna buat sendiri. Leave it 2 or 3 line untuk makna. Okey. Kami dapati pada ayat di atas, okey, perulangan berlaku pada huruf ta bulat. Ya, ta bukan ta bulat, ta bulat ta bulat di akhir setiap ayat. Seperti berikut. Contoh tulis al-waqi'atu kadhibatun rafi'atu. Okey. Dan ini memberi kesegaran kepada setiap yang mendengar. Itulah tujuan sajak ini. Okey. Dan kalimah yang berulang datang dalam bentuk isim fa'il. Okay. Dalam bentuk isim fa'il. Isim fa'il. Dalam bentuk isim fa'il. Okay. Yang tadi isim maf'ul, yang dulu isim fa'il. Yang bawah ni dalam bentuk masdar. Okay. Macam kabadin tu daripada kabadah. Ya, asal dia kabadun. Fa'alun kan. Okey. Tuan-tuan cepat-cepat tulis nombor 3. Nombor 3 ni isim fa'il. Ya, nombor 3 masdar. Okey. Ada masdar, ada balad, baladun ya, balad ya, isim ni dalam bentuk isim. Nak kata isim masdar tak juga ya, dalam bentuk isim lah, bukan maf'ulun bih ya. Ada masdar dan lain-lain ya, dan lain-lain. Kita tulis la uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Tuan-tuan tulis juga la uqsimu tu apa tu, kalau nak jimat lain pun tak apa, boleh tulis la uqsimu bihadzal balad. Lepas tu sebelum tu wa anta hillun bihadzal balad. Bawah tu tulis wa walidin wa ma walad. Boleh ya? Mana macam syair tu. Jadi kita nampak. Lepas tu underline perkataan balad. Okey.
Okey. Sebenarnya kalau kita nak belajar sajak ni tuan. Okey, dah. Bila ada tuan-tuan jumpa buku nama Aiman ni, tuan-tuan beli je lah. Sama ada Nahwu, Sorah, Balaghah, beli je yang Aiman ni. Beli saja. Satu lagi buku yang ada Ali Jarin, Mustafa Amin. Yang tu dia buku Nahwu Sorah tu. Beli saja. Yang tu dia buku Nahwu Wadih. Ada pengarang ni saja, dua ni tuan-tuan beli je lah. Ya, Ali Jarin. Yang tu dia buku Nahwu Wadih tu. Dia tu juga buku Balaghah. Beli. Okey, jawapan dia senang je. Tuan-tuan underline pada perkataan dal. Dal. Setiap dal. Kabadin dal. Lepas tu ahad. Tuan-tuan senang tanya. La uqsimu bihazal balad. Kenapa al-baladi? Kenapa bihazal baladi? Kenapa baris bawah? Bi tu hazal mudhafun ilaih. Ya? Kalau tuan-tuan jangan lupa tu mudhafun ilaih. Kenapa hazal baladi? Sama mudhafun ilaih. Kenapa wawalidin? Kenapa wawalidin? Wawalidin. Ingat waw tu, waw ataf. Dia daripada atas, daripada baladi. Okey, wama walada. Kenapa walada? Bukan. Kenapa walada? Walada fa'il madi. Betul tak? Mabni ala al-fathi. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wujuban, iaitu kembali pada walid, kan? Okey, tak apalah. Okey, pada ayat di atas, mudah ulasan dia. Kami dapati bunyi yang sama, berulang pada huruf dal, pada huruf yang sama, huruf yang sama, pada huruf yang sama di akhir setiap ayat. Okey, seperti ini kita sekali al-balad, walad, kabad, ahad. Okey. Al-balad, walad, kabad, ahad. Kita nampak tak? Ya. Yang tadi perkataan apa tadi? Yang akhir tadi? Yang tadi perkataan apa akhir tadi? Jadi dah kan? Yang tadi dah. Dia tu maf'ulun bih. Dah ya. Okey, dah. Okey, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan buka ayat 301. 301. Ya, panggil. Yang ada jadual ni. Ya, saya tak ada baca nombor refresh yang jadual ni. Jadual. 302. Tengok surat. 301. Ya. Tengok tadi. Betul satu. Baca. Okey. Tuan-tuan nampak tak tu tuan-tuan? Nampak tak? Dia menyenaraikan peratus huruf-huruf yang menjadi sajak. Nampak tak? Cuba tengok huruf dal. Di mana huruf dal? Yang huruf dal. Page. Page 201. Ada tak dal? Buat naik. Mana dal? Mana ada dal? Tengok okey dal. Okey. Huruf dal ni nampak tak huruf dal? Nampak tak huruf dal? Sebanyak 286 kali disebut dalam Quran. Dan ianya merangkumi 4.62%.
Ni. Maknanya semua sekali disebut huruf dah. Ni aja huruf dah ni. Ni sebanyak 2,800 sebanyak 4%. 4.6. Inilah yang menjadikan doktor naik tu naik. Sebab dia sebut benda yang orang tak tahu. Mana ada orang tahu pun tak ada buku. Bukan dia kaji sendiri. Okey. Jadi tengok huruf-huruf yang dijadikan apa tu sajak ni. Yang pertama huruf nun. 50%. Banyaknya. Huruf mim nombor 2 12%. Nampak tak? Lepas tu huruf ra 11%. Nampak tak? Huruf dal yang kita baca tadi 4%. Lepas tu yang lain tu alif maksurah 3%, 3, ada 1%, qaf 1%. Ya. Qaf 1%, alif mad ta ain fa jim ta, ya. Dan huruf ha 0.08%. Jadi jumlah semua ada belakang tu lagi huruf dal, huruf shin, huruf za, huruf ghin, huruf kha. Jadi jumlah semua sekali dia kata 100%. Maknanya pada kira-kira ayat Quran 6,248. Cuba muka surat di depan tu. Tulis. Cuba muka surat depan ni, muka awal tadi. Tu. Dia ambil kira dari 6,248 bilangan ayat dalam Al-Quran. Kan ayat ni kita kira 6,200 kan? Mengikut tafsir apa? Yang kita belajar tu? Tafsir Ibn Katsir. Jadi 6,200 ayat. Jadi jumlah 43. Betul. Jadi jumlah 6247. ya. Jadi jumlah kataan huruf yang menjadi sajak itulah seperti dalam jadual ni. Kalau tuan bercakap macam ni, pening kepala tak orang? Memang pening. Itu okey. Dah ulang belum ni? Dah ulang belum? Dah ulih ulih. belum? Belum. Belum. Belum Okey. Kita ulas. Pada ayat mana tadi? Pada ayat Okey. Kami dapati perulangan berlaku pada huruf da di akhir setiap ayat seperti al-balad. Tulis ini kita tulis al-balad, walad, kabat dan ahad. Okey. Dalam tu ada al-balad isim. Betul tak? Al-balad tu isim. Walad tu fi'il madi. Kabat isim. Ahad isim. Okey. Sekarang kita baca dengan nahwu saraf. Al-balad isim majrur. Setuju? Setuju tak? Al-baladi dua-dua tu isim majrur. Walada fa'il madi mabni alal fathi. Okey. Kabadin isim majrur. Ya, bitanwin kasrah. Lepas tu ahad isim marfu' bitanwin dhammah. Semuanya ada sebab. Marfu' ada 8 sebab. Majrur ada 3 sebab. Okey, ingat tu? Boleh tak? Okey. Sekarang ni tuan-tuan puan, kalau tuan tengok ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir. Sebelah kiri tu muka surat 195. Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir walirabbika fasbir. Tapi itu semua fi'il amar. Ya? Kecuali al-muddassir. Al-muddassir itu isim, anzir amar, kabbir amar, tahhir amar, fahjur amar, tastaksir amar, fasbir amar. Jadi perulangan di sini kepelbagaian. Tapi diakhiri dengan huruf ra. Tapi huruf ra tadi berapa tu tengok? Huruf ra 11.04%. Jadi yang ketiga banyak.
Huruf yang paling banyak huruf nun, yang kedua huruf mim, ra. Jadi kalau tuan-tuan nak bercakap tentang sajak ni tuan-tuan, 1 jam tak cukup. Ada buku dia tak tulis tiga-tiga, dia tulis sajak saja. Babu sajai fil balaghah. Tebal lebih kurang tebal ni juga. Tuan pergi Indonesia beli. Mana luasnya ilmu sajak. Okey. Jadi okey, tak apalah, kita berhenti setakat ini. Subhanakallah, sebab masa pun dah mencemburui. Okay. Tuan-tuan pun nak kena rehat kan? Okey. Saya besok ada kelas lagi di Masjid Negara. Okey, Masjid Negara tu lebih kurang sini jugalah. Sama je. Bilangan pun lebih kurang sama. Kita bersyukur pada Allah. Tuan-tuan, siapa yang tak datang tu, sound-sound lah dia. Datanglah, ya. Jangan jadi sebab-sebab remeh-temeh kita meninggalkan ilmu yang maha tinggi ini. Ya, samalah dengan kalimah Allah. Ya, Allah maha tinggi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yughfiru illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la tu'akhizna bil 'adza wal jaraim ya karim. Allahumma rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala ya Allah. Allahumma rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala ya Allah. Allahumma rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala. La haula wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Qabbal Allah. Syukur pada Allah.